Didik TV KPM. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Tersyashul kan pagi-pagi ini. Baik, kepada anda semua yang masih lagi setia, masih lagi maintain, masih lagi luar biasa semangatnya, pagi ini kita nak belajar sama-sama untuk subjek sejarah menengah atas untuk topik sistem persekutuan. Siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu video profil ini. Baik, kita bersama dengan Cikgu Ghazali Mastor, Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Kemanusiaan SMK Sri Gading, Batu Pahat, Johor. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Nampak berseri-seri muka Cikgu pagi ni. Masih pakai mask nampak berseri ya. Baik, insyaAllah Cikgu. Kita masih nak kena membudayakan norma baharu. Ya, so dalam fasa pandemik COVID-19 ni, kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kita memakai pelitup muka serta Cikgu kita nak sanitasi tangan kita Cikgu. Ya, boleh. Baik. Dengan gel pembasmi kuman. Kalau tak ada gel pembasmi kuman ataupun mungkin anda dekat rumah, so anda boleh saja gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak membasmi kuman ataupun nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Cikgu, kita dah sanitasi tangan kita, so kita boleh buka face mask. Itu dia. Yang penting bila dah buka face mask, kena simpan betul-betul. Kalau ada kes, simpan dalam kes. Kalau tak ada, simpan dalam saku anda. Jangan buang merata-rata. Kalau nak buang, terus buang dalam tong sampah. Itu dia handsome-nya cikgu kita kan. Bila tengok, nampak lagi berseri. Naik seri dia tu. Baik cikgu, kita takkan berdua je cikgu. Kita nak jemput rakan-rakan kita daripada SMK Sri Gading, Batu Pahat, Johor untuk bersama-sama dengan kita untuk kelas pada pagi ini. Kita persilakan untuk masuk ke studio secara maya kan, walaupun tak dapat secara fizikal. Baik. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh buka, boleh unmute mikrofon. Semua sihat ya pagi ni? Sehat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Baik, kita nak berkenal-kenalan. Tak kenal maka tak cinta. Ya, so betul. kita nak berkenalan dengan rakan kita yang pertama, Akira Adriani. Perkenalkan diri anda, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Akira Adriani binti Harmazi dari SMK Sri Gading. Baik, terima kasih Akila. Seterusnya Dania, silakan Dania. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nurdania Kristina binti Nur Syam dari SMK Sri Gading. Baik, terima kasih Dania. Seterusnya Izzatul, silakan Izzatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Izzatul Nazifah dari SMK Sri Gading. Baik, terima kasih Izzatul. Seterusnya Hanis, silakan Hanis. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Hanis Syahada binti Salim dari SMK Sri Gading juga. Baik, terima kasih Hanis. Semua dah ready untuk belajar kelas kita pagi ni? Kalau dah ready, double thumbs up sikit. Cing-cing. Begitu. Baik, semua dah ready dan saya yakin dan percaya murid-murid ataupun rakan-rakan kita di rumah pun dah bersedia dengan buku nota dan juga pen untuk mencatat apa saja poin-poin yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini. Baik cikgu, bila sebut pasal sejarah, kita yakin dan percaya banyak melibatkan fakta yang perlu diingat. Tambah-tambah topik kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan sistem persekutuan. So sebenarnya apa yang nak disampaikan cikgu dalam sistem persekutuan ni cikgu? Baik. Seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Sangat unik ya negara kita. Dan pada hari ini kita akan lihat sebenarnya peranan dan tugas kerajaan ataupun kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey. So dua kerajaan Selalu kita dengar kerajaan-kerajaan, sebenarnya ada dua, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Baik, kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita cikgu berkenaan dengan sistem persekutuan ini. Jom kita saksikan video ini.
Boleh Adina jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Maksud persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri bagi membentuk sesebuah negara bersekutu. Apakah pula unsur penting dalam sistem persekutuan? Antara unsur penting ialah kerajaan negeri, kerajaan pusat serta pembahagian kuasa dalam sesebuah negara. Boleh Balkis kongsikan keperluan pentadbiran persekutuan dan negeri? Antara keperluan pentadbiran persekutuan dan negeri ialah untuk melicin sistem pentadbiran kita. Selain itu, ianya juga menjadikan sistem pentadbiran kita lebih sistematik. Bukan itu sahaja, sistem pentadbiran persekutuan dan negeri diperlukan supaya kuasa-kuasa di negara kita dapat diagihkan. Adakah sistem pentadbiran negara kita sekarang mewarisi kegemilangan Kesultanan Melayu? Ya, pembentukan sistem persekutuan merupakan penerusan tradisi sejarah di Malaysia. Sistem ini berakar umbi daripada pemerintahan beraja dan berkait rapat dengan perluasan pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Itu dia pandangan rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar kita berkenaan dengan sistem persekutuan. Dan cikgu, sebenarnya saya tak sabar juga nak belajar ataupun nak ulang kaji sama-sama berkenaan dengan sejarah sistem persekutuan ni, cikgu. Silakan, cikgu. Baik, sebelum saya teruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam talian, saya minta semua pelajar untuk bersedia dengan buku teks sejarah tingkatan 5 yang saya paparkan ini, buka halaman 68 hingga 71. Jadi bersedia dengan buku teks ini pada halaman yang saya sebutkan tadilah, Azhar. 68 sampai 71. Ya, untuk bahagian 4.2 untuk sejarah bagi sistem persekutuan ini. Jadi saya harap pelajar boleh bersedialah dengan buku teks tersebut. Baik, boleh saya teruskan? Boleh, silakan, cikgu. Baik. Untuk yang pertama ini, saya akan maklumkan kepada semua penonton yang berada di rumah dan juga pelajar saya yang berada di dalam talian. Perkara yang pertama adalah saya ingin pelajar-pelajar dapat menjelaskan tentang bidang kuasa bagi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan yang keduanya, sudah pastilah menjelaskan kepentingan bagi mewujudkan pentadbiran yang sistematik untuk sistem persekutuan tadi itu. Baik, kita lihat untuk kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Baik, untuk anak-anak pelajar di rumah, maksud saya di sekolah, di sekolah sekarang, ada berapa bentuk bagi kerajaan Malaysia kita sekarang? Okey. Kira, cikgu. Ya, silakan kira. Silakan kira. Pentadbiran kerajaan Malaysia ni terbagi kepada 3 bentuk tau, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Ya, bagus kira kerana memaklumkan ada 3 bentuk tadi tu Baik, dan kita lihat pula pembahagian kuasa di kalangan 3 itu Okey. Di dalam perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan kuasa khusus antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, di mana pembahagian kuasa ini bertujuan agar pentadbiran lebih licin dan sistematik dan juga untuk mengelakkan segala permasalahan yang berlaku. Dan untuk makluman semua juga, peruntukan kuasa yang lebih diberikan kepada peringkat persekutuan. Azhar. Dan tiada peruntukan khusus Azhar bagi kerajaan tempatan. Sebaliknya, kerajaan tempatan diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Bila kita sebut kerajaan tempatan tu, nanti kita akan lihatlah apa itu kerajaan tempatan. Tu saya salah kata, belajar sejarah ni sangat menarik. Seronok belajar sejarah. Betul tak yang berada di sekolah sana? Baik, kita teruskan iaitu kuasa bagi kerajaan persekutuan. Okey. Untuk kerajaan persekutuan ini, di peringkat persekutuan, institusi yang berkuasa membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia adalah Parlimen. Parlimen. Okey. Ada tak sesiapa di kalangan anak pelajar saya yang berada di sekolah sekarang nak menambah maklumat yang saya sampaikan tadi? Silakan. Okey, siapa yang nak tambah? Ya, silakan. Kuasa kerajaan persekutuan ini meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai persekutuan, kan? Ya, betul. Okey, dan maklumat seterusnya ada sesiapa nak tambah? Kita dah tengok senarai persekutuan ni.
Cikgu, Ya, sila Anis. senarai persekutuan ini juga menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang begitu luas. Ianya meliputi skop kepentingan nasional yang merangkumi semua aspek perkhidmatan yang berhubung dengan pentadbiran negara, iaitu negara kita, Malaysia. Ya, dan apa pula yang terkandung di dalam sistem persekutuan? Dania nak sambung, Cikgu. Silakan Dania. Pentadbiran negeri ini berhubung dengan senarai persekutuan, antaranya hal ehwal luar negeri, pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Ya, bagus ya. Hebat nampaknya anak-anak pelajar saya yang berada di sekolah. Semua cergas, Cikgu. Ya, silakan. Ya, sila. Seterusnya, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan. Ya, betul Kira tu. tambah, Cikgu. Ya, sila. Kira. Nampaknya bersemangatlah. Silakan Kira. Seterusnya ialah perhubungan dan perubatan dan kesihatan. Ya, nampak ya senarai kandungan dalam senarai persekutuan. Kita dapat lihat banyak perkara yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Macam cikgu cakap tadi, kuasa kerajaan persekutuan lebih sikit berbanding kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, betul. Itu dia. Baik, satu input yang kita dah dapat, kita nak kena hadam, kita nak kena sama-sama faham. Baik, dan kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita bagi ruang dan peluang untuk pelajar-pelajar kita kat rumah istirahat kejap. Kita sambung sekejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Ya. Rakan-rakan kita di Google Meet semua masih okey? Masih ons? Ons ke tak ons? Alright, masih ons lagi. Baik cikgu, silakan cikgu. Baik, tadi anak-anak pelajar saya yang berada di dalam talian telah pun memberitahu, memaklumkan berkaitan dengan bidang kuasa ataupun senarai di dalam kerajaan persekutuan. Bila kita sebut kerajaan persekutuan, kita tahu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan terletak di Putrajaya. Jadi, saya ingin pelajar-pelajar saya yang berada di sekolah sekarang pada ketika ini untuk memberikan maklumat berkaitan dengan Putrajaya. Okey, baik. Siapa yang nak kongsikan maklumat berkaitan Putrajaya? Baik, silakan Izzatul. Cikgu, itu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan kan? Ya. Dari apa yang saya baca, ia dipindahkan dari Kuala Lumpur pada tahun 1999. Saya rasa kerana pada ketika itu Kuala Lumpur semakin sesak dengan pembangunan dan pertambahan penduduk. Ya. Betul, cikgu? Betul. Ya. Jadi dipindahkan daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi saya inginkan maklumat tambahan yang lain. Kerajaan persekutuan telah bekerjasama sebenarnya, nampak kat sini, bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina Putrajaya. Jadi ada siapa yang ingin menyampaikan maklumat? Baik, silakan. Saya nampak tadi macam Kira, Akira. cikgu. Okey, silakan Akira. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, bagi menunjukkan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, terdapat satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh kerajaan negeri Selangor dan kerajaan persekutuan untuk jadikan Putrajaya sebagai sebuah wilayah persekutuan.
Nampak di sini kerjasama sebab nanti kita akan lihat senarai bersama. Jadi di sini telah pun kita kewujudan Putrajaya itu menunjukkan suatu kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi kenapa pula Putrajaya itu ataupun bagaimana Putrajaya itu boleh mendapat nama? Siapa nak berikan maklumat itu? Siapa yang nak kongsikan? Dania, cikgu. Silakan Dania. Kawan-kawan tahu tak nama Putrajaya ni diambil sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama tahu, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ya, betul tu sempena nama Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi Azhar, boleh saya teruskan dengan kuasa kerajaan negeri. Baik, untuk kerajaan negeri, bagi setiap negeri mempunyai Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Lebih mesra orang awam menyebutnya adalah DUN. Kerajaan negeri ini berkuasa untuk menggubal undang-undang negeri. Dan kemudian kuasa pemerintahan bagi kerajaan negeri ini adalah meliputi dalam beberapa perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan yang dikenali sebagai Senarai Negeri. Jadi sekarang saya ingin tahu apakah yang terkandung di dalam Senarai Negeri, sebab tadi kita dah tahu Senarai Persekutuan. Jadi Senarai Negeri pula. Baik, siapa nak berikan maklumat tersebut? Anis nak jawab, cikgu. Ya, silakan Anis. Antara kandungan yang tersenarai dalam Senarai Negeri ialah Undang-Undang Islam dan juga Tanah. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Anis, bagus. Okey, kita teruskan. Ada tak maklumat tambahan yang lain dalam senarai itu? Nak jawab, cikgu. Silakan, Atul. Pertanian dan perhutanan. Pertanian antaranya ialah kelapa sawit. Perhutanan pula, contohnya hutan simpan seperti Gunung Lambak di Keluang. Baik, itu adalah antara contoh yang diberikan, tapi banyak lagi sebenarnya. Baik, sambungan ada lagi tambahan? Dania, cikgu. Silakan Dania. Pentadbiran negeri ini berhubung dengan senarai persekutuan, antaranya hal ehwal luar negeri, pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Ya, bagus. Dania, itu nampak ya Azhar. Pelajar saya telah menyenaraikan yang terkandung di dalam senarai negeri. Kita dah lihat senarai persekutuan dan juga kita telah pun lihat untuk senarai negeri. Baik, untuk seterusnya kita nak lihat pula, sudah pasti ada kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang dikenali sebagai senarai bersama. Ini senarai bersama di mana membolehkan parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang untuk perkara-perkara yang sama. Untuk perkara-perkara yang sama. Apakah perkara-perkara itu? Nanti ada dalam senarainya yang tersendiri. Baik, sekiranya ada sebarang percanggahan, jadi apa yang boleh diterima pakai adalah daripada kerajaan persekutuan. Jadi maksudnya kalau percanggahan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, jadi harus diikut ataupun dipatuhi kerajaan persekutuan yang diluluskan. Ya, betul, yang diluluskan dalam parlimen. Baik, kita lihat apa yang terkandung di dalam senarai bersama untuk kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Siapa yang nak kongsikan? Anis, cikgu. Silakan Anis. Antaranya ialah kebajikan awam dan juga beasiswa ini ada dalam senarai bersama. Contoh bagi beasiswa ni macam MARA, JPA dan Petronas. Ya, betul ya. Baik. Dan senarai berikutnya? Dania, cikgu. Silakan. Selain itu, pelindungan haiwan liar, taman negara serta perancangan bandar dan luar bandar juga tersenarai dalam senarai bersama. Contoh haiwan liar yang semakin pupus di negara kita ialah harimau akibat daripada pemburuan haram. Jadi di sini kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri harus bekerja sama agar haiwan-haiwan seperti yang disebutkan oleh Dania tadi tidak terus pupus. Kita tak nak generasi akan datang nanti hanya lihat gambar saja. Haiwannya dah tak ada dah, cikgu. Ya, haiwannya dah tak ada. Jadi ini perlukan kerjasama ini. Ada tambahan maklumat lagi yang lain? Ada, cikgu. Nak jawab. Ya, sila Atul. Cikgu, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit seperti COVID-19 yang menyebabkan negeri Kelantan terpaksa dan pelajar terpaksa belajar dari rumah. Kan kawan-kawan yang di rumah?
Ya, nampak. Ya, di sini kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam suasana kita berhadapan dengan wabak COVID ini, kita dapat lihat kerjasama yang begitu erat di antara kedua-duanya. Betul kan? Peranan yang sangat penting untuk dari kedua-dua pihak. Betul. Jadi daripada sini kita dapat lihat kerjasama itu sangat penting ya. Baik, kita teruskan lagi dalam senarai peruntukan tambahan. Bila kita sebut peruntukan tambahan, kita berfokus kepada dua negeri, iaitu negeri Sarawak dan juga negeri Sabah yang telah pun diberikan kuasa tambahan. Kerana apa? Kerana bersesuaian dengan kemasukan kedua-dua negeri ini di dalam persekutuan Malaysia. Ya. Baik, dan antara senarai negeri Sarawak, senarai tambahan maksud saya di negeri Sarawak dan juga Sabah ini tadi adalah berkaitan dengan undang-undang dan adat anak negeri. Baik, maklumat yang lain ada sesiapa nak tambah? Hanis, cikgu. Silakan. Silakan Hanis. Selain itu, kereta api di Sabah dan juga adat anak negeri ini merupakan tambahan senarai bagi negeri Sarawak dan juga Sabah. Ya, di samping Mahkamah Anak Negeri tadi ya. Baik, itu adalah senarai tambahan bagi Sarawak dan juga Sabah. Dan kita nak lihat pula tambahan senarai bersama. Ini bersama. Yang ini tadi untuk Sarawak dan Sabah. Dan untuk Sarawak dan Sabah ini dia ada senarai bersama. Jadi ada sesiapa anak pelajar saya yang berada di sekolah sekarang boleh memberikan maklumat tersebut. Baik, silakan. Kita nak cakap, cikgu. Boleh, Atul. Okey, tambahan senarai bersama bagi Sarawak dan Sabah ialah undang-undang diri seperti perkahwinan, perceraian dan nafkah yang berkaitan dengan undang-undang keluarga. Ya, hal-hal kekeluargaan di situ. Ya, sila Anis. Selain itu, penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit untuk tumbuhan juga merupakan tambahan senarai bagi negeri Sarawak dan juga Sabah. Ya, kalau kita lihat di sini, ianya boleh membantu pembangunan ekonomi. Ya. Baik, kita teruskan. Yang lain ada? Oh, ini nampaknya Kira angkat tangan. Silakan Kira. Cikgu, Kira nak tambah yang terakhir iaitu pilihan raya bagi Dewan Negeri iaitu bagi negeri Sabah dan negeri Sarawak. Ya, baru-baru ni ada berlaku pilihan raya negeri. Negeri mana yang lakukan pilihan raya itu? Siapa nak jawab? Kira, cikgu. Ya, sila Kira. Negeri Sabah, cikgu. Ya, betul. Ya, yang kita baru saja jumpa dengan pilihan raya tersebut. Ya. Baik, kita teruskan dengan peranan kerajaan tempatan. Tadi Kira dah sebut ada 3 bentuk pentadbiran. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Di mana kerajaan tempatan tadi, Azhar pun tahu, dia di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya. Jadi kita tengok pula peranan bagi kerajaan tempatan. Di mana kerajaan tempatan ini merupakan kerajaan di peringkat yang ketiga yang telah pun diberi kuasa untuk mentadbir dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka di sesebuah kawasan yang telah pun diwartakan. Ya. Dan kemudian kerajaan tempatan ini juga dikenali juga sebagai pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Ini nampak ni kita selalu dengar PBT rupanya itu adalah kerajaan tempatan dan ianya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Baik, dan kerajaan tempatan ini kalau kita lihat ianya sebagai perantara. Bila sebut perantara, ada sesiapa nak berikan pencerahan? Okey, silakan. Kira, cikgu. Ya, sila Kira. Kerajaan tempatan ini juga menjadi pengantara antara kerajaan negeri dan rakyat. Contohnya kat sini kerajaan negeri, kat sini rakyat. Kat tengah-tengah adalah kerajaan tempatan yang memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Ya, nampak itu pencerahan daripada Kira. Baik, ada sesiapa nak berikan fungsi bagi kerajaan tempatan? Ya, silakan. Silakan. Saya nampak macam Izatul, cikgu. Ya ke? Izatul? Fungsi kerajaan tempatan. Okey, cikgu. Fungsi kerajaan tempatan ni digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171. Ia merangkumi semua jenis
kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Pembandaran dan Majlis Daerah. Kan cikgu kan? Betul. Ada pun di sini disenaraikan ya. Ini antara fungsi-fungsi kerajaan tempatan cikgu yang mana di bawah naungan kerajaan negeri ataupun di bidang kuasa kerajaan negeri Itu kita dah tahu berkenaan dengan 3 fungsi ataupun peranan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan peranan kerajaan tempatan yang mana menjadi perantara antara rakyat dan juga kerajaan negeri. Betul tak cikgu? Ya, betul. Itu dia. Baik cikgu, kita nak sambung kelas kita pagi ni cikgu. Baik, kita sambung bahagian peranan bagi kerajaan tempatan. Kita tahu kerajaan tempatan ini sangat banyak tugasannya untuk menyediakan segala kemudahan daripada kemudahan awam, kesihatan, keselamatan, sukan dan kebudayaan dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat itu adalah fungsinya yang mereka lakukan di bawah arahan ataupun kerjasama dengan kerajaan negeri. Jadi saya sebenarnya telah memberi tugasan kepada pelajar-pelajar saya ini Azhar. Tugasannya adalah saya berikan mereka ini seperti mereka ini adalah penasihat undang-undang. Saya nak mereka ini memainkan peranan sebagai penasihat undang-undang. Tetapi hanyalah sebagai kajian asas sahaja, bukan kajian mendalam. Seperti pelajar tingkatan 5 dia wajib melakukan kajian kes. Jadi ini adalah sebahagian daripadanya lah. Jadi tugasannya adalah anda terlibat dalam pengendalian projek kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kaji status penggunaan tanah terhadap projek yang dipilih. Jadi sekarang kita nak lihat pembentangan. Peranan yang saya berikan kepada pelajar saya adalah penasihat undang-undang. Jadi dimintalah untuk ahli penasihat undang-undang kita, ahli mesyuarat untuk lakukan pembentangan. Silakan. Baik, ahli penasihat yang manakah akan mulakan dulu? Siapa nak mulakan dulu? Okey, baik, kita persilakan ahli penasihat kita yang pertama, Hanis. Silakan Hanis. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin memaklumkan tentang status pertukaran tanah berdasarkan apa yang telah saya kaji. Secara umumnya, semua tanah yang telah diberi hak milik ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama pertanian, yang kedua bangunan dan yang ketiga ialah industri. Semua pemilik tanah ini sepatutnya menggunakan tanah berikut mengikut kategori kegunaan tanah dan juga syarat nyata dalam hak milik. Ahli mesyuarat sekalian, apabila mana-mana individu atau syarikat gagal berbuat demikian iaitu dengan melanggar syarat yang telah ditetapkan, pihak berkuasa negeri boleh merampas balik tanah tersebut. Tuan punya tanah yang ingin menggunakan tanahnya untuk kategori selain daripada yang telah tercatat dalam hak milik, mereka perlu mengambil tindakan iaitu dengan cara mengikut syarat permohonan. Pihak berkuasa negeri ini akan mengenakan bayaran premium tambahan terhadap setiap permohonan tukar syarat yang diluluskan. Ahli mesyuarat sekalian, bayaran premium yang akan dikenakan daripada pertanian kepada kediaman ialah 15%. Selain itu, daripada pertanian kepada industri terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah industri ringan 20%, industri sederhana 25% dan industri berat pula ialah 30%. Ahli mesyuarat sekalian,
Kadar bayaran premium ini ialah melalui peratus daripada nilaian tanah yang baru sahaja diluluskan. Itu sahaja maklumat daripada saya yang telah saya kaji. Ya, terima kasih Hanis ya, penasihat undang-undang kita yang pertama yang menerangkan secara umum tentang topik yang saya berikan. Baik, kita pergi kepada penasihat undang-undang kita yang kedua. Silakan. Baik cikgu, jom cikgu, siapa yang nak teruskan ahli majlis penasihat yang kedua? Kira. Persilakan. Kira. Terima kasih pengerusi majlis, pengerusi dan ahli masyarakat sekalian. Saya ingin membuat penambahan tentang hasrat Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek lebuh raya yang menghubungkan negeri Johor dan negeri Kelantan. Berdasarkan hasil kajian saya, penukaran status tanah perlulah mengikuti proses tukar syarat tanah, iaitu proses mengubah kegunaan tanah asal kepada tanah yang lebih maju. Ahli masyarakat sekalian, saya juga telah diberikan tugasan berkaitan projek lebuh raya yang menghubungkan negeri Johor dan negeri Kelantan. Projek ini memerlukan rundingan dan persetujuan dari beberapa buah negeri, iaitu negeri Johor, negeri Pahang, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Perkara ini adalah kerana kerajaan negeri juga berkuasa penuh ke atas tanah yang akan digunakan. Ia melibatkan tanah persendirian, tanah hak milik syarikat dan tanah rizal Melayu negeri-negeri tersebut. Seterusnya, kerajaan negeri juga akan untuk menentukan berapa keluasan tanah yang akan digunakan dan berapa kadar pampasan yang akan diberikan kepada individu-individu yang terlibat. Jadi, saya rasa tiada masalah untuk Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek lebuh raya ini kerana secara tidak langsung projek ini dapat meningkatkan infrastruktur dan ekonomi negara kita. Sekian, itu saja. Baik, terima kasih Kira. Nampaknya penasihat undang-undang kita yang kedua ini menerangkan tentang pembinaan lebuh raya Johor, menghubungkan Johor dan juga Kelantan. Ya, betul. Jadi kita lihat penasihat undang-undang kita yang ketiga. Dipersilakan. Silakan. Terima kasih pengerusi musyarat. Di sini saya ingin membentangkan tentang apa yang telah ditugaskan kepada saya pada musyawarah yang lepas berkaitan tentang status pertukaran tanah. Jika kita lihat berdasarkan kajian saya tentang status pertukaran tanah pertanian kepada tanah perumahan di Terengganu. Tiada undang-undang yang mengatakan bahawa status pertukaran tanah ini tidak boleh dilakukan kerana adanya pertambahan penduduk secara drastik di Terengganu. Untuk pengetahuan Tuan Pengerusi, setiap kali permohonan pertukaran tanah dibuat, terdapat beberapa jabatan yang terlibat untuk memberikan pandangan serta ulasan. Antaranya ialah Pejabat Tanah Daerah, Jabatan Tanah, Majlis Daerah dan lain-lain lagi. Ahli masyarakat sekalian, kerajaan turut terlibat dalam isu status pertukaran tanah ini dengan merujuk kepada rancangan daerah dalam menentukan sama ada kawasan pertanian itu tadi untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan, perniagaan, perindustrian dan sebagainya. Akhir sekali, Musyawarah ISKO akan menentukan sama ada kawasan pertanian itu tadi diluluskan ataupun tidak. Menurut tugasan saya yang telah saya kaji ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri mempunyai kuasa dalam status pertukaran tanah. Sekian, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Baik. Ya, betul. Ya. Terima kasih kepada Dania Kristina tadi. Kita teruskan dengan ahli majlis penasihat yang terakhir, cikgu. Ya, betul. Kita persilakan Izzatul. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin mengemukakan maklumat yang saya peroleh untuk guna tanah di Sabah dan Sarawak di mana Jabatan Tanah dan Survey yang akan menguruskannya. Jabatan ini diketuai oleh penolong pengarah tanah. Ahli masyarakat sekalian tahukah bahawa bahagian V Kanun Tanah Negeri Cap 81 bertanggungjawab untuk mengadili pemilikan tanah secara sistematik. Permohonan boleh dibuat pada bila-bila masa sebelum tempoh pajakan tamat melalui borang RLL yang boleh diambil dari Jabatan Tanah Survey. Seterusnya, ahli masyarakat sekalian, penggunaan tanah tidak boleh bercanggah dengan syarat-syarat surat hak milik. Akhir sekali, kadar premium bagi tempoh pajakan tanah untuk tujuan industri ialah 40% bagi tanah bandar, 35% bagi tanah pinggir bandar dan bagi tanah luar bandar pula sebanyak 25%. Ini bermakna
apa sahaja projek pembangunan yang melibatkan urus tadbir tanah masih di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Nampaknya Atul begitu semangat ya menerangkan, memainkan Saya pun jadi peranan. takut dia marah ke dia cerita. Baik cikgu. So selesai keempat-empat kita punya ahli majlis penasihat membentangkan mereka punya hasil kajian mereka, cikgu. Hasil kajian mereka ini hanyalah sebagai peringkat asasnya sahaja dan mereka melakukan kajian melalui laman-laman sesawang maklumat yang mereka dapat daripada macam majlis daerah, pejabat tanah, majlis bandaran, maklumat yang diperoleh daripada situ. Dan untuk pengetahuan semua sebenarnya melalui KSSM ini, pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 mereka ini diwajibkan melakukan kajian kes. Jadi kajian kes ini mereka boleh merujuk daripada beberapa buah buku. Seperti buku yang saya bawa pada hari inilah. Buku antara bukunya lah, kalau untuk tingkatan 5 mereka boleh menggunakan buku seperti inilah, Pengajian Malaysia. Nampak seperti pelajar IPT dan IPTS punya buku, tetapi pelajar-pelajar masih boleh menggunakan buku ini. Dan kita tunjuk sekali lagi, cikgu, dekat penonton-penonton di rumah mungkin ada yang nak dapatkan juga buku ni. Boleh cari buku ni. Jangan nanti kata buku ni untuk pelajar IPT, cikgu. Tak, sebenarnya ianya sebagai bacaan tambahan. Antara buku lain yang berikut adalah Malaysia Kita. Jadi pelajar-pelajar ini perlu banyak membaca buku-buku tambahan lain selain daripada buku teks yang saya tunjukkan di awal pembelajaran tadi. Jadi itu adalah tentang kajian yang pelajar kena lakukan, wajib ya. So sekarang ni pelajar bukan macam cikgu sebut tadilah, bukan sekadar ambil daripada buku teks semata-mata, tambahkan lagi knowledge ataupun pengetahuan dengan membaca buku-buku tambahan ataupun portal-portal mungkin yang kesahihan maklumatnya, kan kita dapat maklumat yang sahih. Baik cikgu, kita dah selesai, kita bagi ahli majlis penasihat kita berhenti rehat sekejap, semua nak rest sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Seronok sebenarnya kita bersama, bukan sekadar kita bersama dengan Cikgu Ghazali Mastur sahaja, tapi kita bersama dengan barisan ahli majlis penasihat undang-undang. Cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini. Antara tadi ahli majlis penasihat kita dah kongsi ataupun dah cerita berkenaan kajian kes mereka berkenaan dengan lebuh raya menghubungkan Johor, Kelantan, kemudian ada kawasan pertanian di Terengganu dan juga Sabah dan sebagainya lah. Baik, cikgu, kita nak teruskan dengan kelas kita pada pagi ini, cikgu. Kita telah pun lihat pembentangan, maka kita sudah berakhir pembelajaran kita. Jadi kita ingin lihat apakah rumusan yang boleh kita perolehi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Ada anak-anak pelajar saya yang berada di sekolah, ada atau tidak siapa nak berikan rumusan kita pada hari ini? Kira, cikgu. Ya, silakan Kira. Dalam pembelajaran ini, dapatlah kita tahu bahawa terdapat 3 pentadbiran di negara kita dan pembahagian kuasa bagi setiap kerajaan adalah sangat penting untuk mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melicinkan tadbir urus di negara kita. Ya, betul. Baik, siapa lagi nak tambah untuk maklumat yang berikut rumusan? Silakan. Anis, cikgu. Ya, Anis. Okey, apa yang kita dapat melalui pembelajaran kita pada hari ini ialah setiap peringkat kerajaan persekutuan ini mempunyai peranan untuk membentuk pentadbiran negara yang berwibawa bagi kemajuan bangsa dan juga negara.
Ya, betul tu. Dan secara keseluruhannya untuk kita melihat sebuah negara yang stabil, harmoni dan maju, kita perlukan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang saling bekerjasama. Dan bagi melicinkan lagi pentadbiran bagi setiap negeri, pihak berkuasa tempatan akan memainkan peranan mereka dengan memperkecilkan kawasan-kawasan pewartaan agar tugas mereka itu dapat diperkemas dan terus sampai kepada rakyat. Apa yang ingin diberikan kepada rakyat. Baik, itu adalah kita punya pembelajaran pada hari ini. Ya, itu dia. Baik, cikgu. Dan seronok sebenarnya secara tak langsung selalu kita dengar berkenaan dengan kempen cintailah negara kita, cintailah negara kita. Tetapi bagaimana kita nak mencintai negara kita sedangkan kita tidak memahami kan berkenaan dengan apa yang ada dalam negara kita dan bagaimana sesuatu kerajaan itu berfungsi. Macam cikgu sebutkan tadi berkenaan dengan kerajaan persekutuan, di manakah peranannya, di manakah sumbangannya, di manakah garis panduan yang mereka akan lakukan, apa yang perlu mereka lakukan. Sama juga seperti kerajaan negeri, cuma yang saya rasa tadi membezakan kerajaan tempatan dengan kerajaan negeri serta persekutuan adalah kerajaan tempatan tidak menggubal undang-undang. Ya, betul. Kan yang menggubal undang-undang hanyalah kerajaan negeri yang mana menggubal undang-undang untuk negeri masing-masing, dan kerajaan persekutuan akan menggubal undang-undang persekutuan melalui parlimen, sidang parlimen. Selalu kan kita tengok parlimen secara live kan bersidang, so itu bagi mengubal undang-undang yang ada. Baik cikgu, mungkin ada juga yang beranggapan bila sebut pasal sejarah sebenarnya persepsi orang kata susah sebab kita kena ingat fakta macam tadilah, tahunnya, tarikhnya bila kan, disebabkan apa macam Putrajaya tadi kan, diambil sempena nama apa. So apa nasihat cikgu untuk mungkin pelajar-pelajar kita dekat luar sana yang bila tengok dia macam wow, senangnya kan sejarah ni. So mungkin ada tips ataupun nasihat cikgu untuk pelajar-pelajar kita yang sedang menonton di rumah? Okey, tips ni mudah saja. Saya selalu nasihatkan pelajar saya dalam kelas. Saya kata, untuk sejarah ni awak tak perlu ingat apa-apa. Yang awak perlu adalah faham kronologi. Kadang-kadang saya ulangkan kepada mereka apa yang mereka belajar daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Nampak tingkatan 1 tu dah lepas, tapi sebenarnya apa yang dia belajar di tingkatan 1 itu pengetahuan asas yang perlu mereka kukuhkan di semasa tingkatan 5. Jadi pemahaman kronologi itu sangat penting. Bukan hafal. Dia kena adalah sekali lagi pemahaman kronologi. Kronologi. Okey, itu satu tips yang saya dapat hari ini Sebab orang beranggapan banyak hafal. So orang jadi macam stresnya kan cikgu kan. So pemahaman kronologi sebenarnya bukan menekankan kepada hafalan. So insya-Allah sedikit sebanyak akan membantu. Baik, kita nak tanya juga pada barisan ahli majlis penasihat kita dekat sini. So far macam mana pandangan ataupun setakat yang kita belajar hari ini kan. Kalau kawan-kawan yang lain mungkin ada kata susah, so nak tahu juga pandangan ataupun rakan-rakan kita ni selaku ahli majlis penasihat undang-undang dekat sini. Mungkin Hanis boleh kongsikan juga ataupun Dania, silakan. Okey, Silakan, sejarah ni apa yang kita perlu buat ialah hafal setiap urutan macam urutan dari dulu zaman dulu sampailah zaman sekarang. Tak perlu hafal. Cuma faham sahaja. Faham, macam cikgu sebut tadi lah, faham kronologi. Ingat daripada dulu sampai sekarang. Kalau macam Hanis sendiri, bagaimana teknik ataupun tips Hanis sendiri nak buat ataupun nak faham dalam sejarah ni Hanis? Ambil isi yang penting sahaja, tak perlu hafal satu buku tu. Macam faham sahaja apa dia punya urutan je. Okey, baik. Terima kasih kepada ahli majlis penasihat Hanis. Bagus, saya sangat terinspirasi dengan karakter mereka cikgu. Sangat cepat, sangat berlumba-lumba dalam belajar. Baik, seorang lagi. Siapa yang nak kongsikan? Silakan kalau nak berkongsi dengan kita dekat sini berkenaan dengan sejarah ni. Ya, mungkin Dania. Silakan, Dania Kristina. Dania Kristina. Ya, pada pendapat saya, seperti yang Cikgu Ghazali kata tadi, kita perlu fahami kronologi yang kita pelajari. Dari kita tingkatan 1, tingkatan 2, ingat setiap urutan tu. Kita kena faham apa yang terjadi, bila yang terjadi, sebab apa yang terjadi. Dengan itu kita boleh faham setiap sejarah-sejarah yang berlaku. Ya, itu dia. Baik, terima kasih Dania Kristina. Dahsyatlah anak-anak pelajar cikgu ni.
sehebat gurunya juga. Kan? So terima kasih banyak kepada Cikgu Ghazali Mastur selaku guru kanan mata pelajaran Sains Kemanusiaan SMK Seri Gading Batu Pahat Johor, serta rakan-rakan kita yang bersama kita pada pagi ini daripada SMK Seri Gading Batu Pahat Johor juga untuk subjek kita sejarah. So mulai sekarang no more susah untuk sejarah, sebenarnya mudah, tinggal faham ataupun memahami kronologi. Ya, betul. Kan jangan kita tekankan kepada hafalan tetapi pemahaman kronologi. Baik, insya-Allah terima kasih kepada anda yang setia di Teras Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa dan di lain ketika dalam Teras Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesempatan ini, saya ingin memperkatakan tentang kejayaan. Kejayaan merupakan matlamat setiap orang, sama ada orang awam ataupun dalam kalangan pelajar. Saya berpendapat ada 3 perkara yang membantu dalam proses kejayaan. Pertama ialah fokus, yang kedua ialah usaha, dan yang ketiga adalah tawakal. Sebagai seorang pelajar, apabila ketiga-tiga perkara ini dapat dijanakan dalam proses memacu kejayaan, saya percaya insya-Allah akan tercapai di akhir usaha mereka. Pepatah pujangga ada menyebut, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, berburu ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Pepatah pujangga ini amat berkait rapat antara hubungan antara guru dan murid. Maka pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidikan di Malaysia. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Terima kasih, Cik. Didik TV KPM